Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjukkan satu lagi aktiviti interaktif yang kita boleh buat dalam PowerPoint ya. Okey, kita klik https www.classpoint.io. Okey, dan dia akan masuk dalam ni lah ya. Dan kita kena download. Okey, download now. Dan bila kita download, kita kena masukkan nama kita ya. Email, dan kita buat education ya. Dan kita download now. Okey, kita tunggu dia download. Okey, kita akan tengok di mana file kita letak. Okey, dan kita run lah ya, kita open. Okey, so I accept Ingnose license dan kita install. Okey, next. Okey, finish. Dan dia akan updating to the latest version of ClassPoint. Okey, kita open PowerPoint to start using ClassPoint. So kat sini ya, welcome to ClassPoint Interactive Teaching PowerPoint. So dia akan tunjuklah cara ya, di mana sebenarnya dia ClassPoint ni hanya berada dalam 365 dan juga Office 2019 saja ya. Jadi kalau kita tengok dekat ni dekat kita punya PowerPoint ni dah ada Ingnose ClassPoint ya. So dia ajar kita bila kita dapat ClassPoint tab tu, kita sign up. Okey, lepas tu akan keluarlah bermacam-macam layout Ingnose ni, ClassPoint ni ya. Dan kita terus klik get started. Dan kalau ada apa-apa, kita get help lah, dan ada tutorial juga disediakan. So kita follow ya, kita terus tekan Ingnose ClassPoint dan kita sign up. Okey, kita tulislah nama kita. Okey, education. Okey, so kita letak je lah ya, apa-apa. Tengok ada tak. Okey, Malaysia. Okey, next. Okey, work email. Kita boleh guna apa-apa email pun boleh ya. Dan kita boleh create password ya. Okay, please enter the 6-digit verification code sent to you. So kita tengok dekat kita punya Gmail ya. Dan kita masukkan, dia akan hantar ke Gmail kita. Dan kita letaklah 6 digit tu. Okay, congratulations, your ClassPoint account has been successfully set up. So kita sign in. Dan dia so ClassPoint turns your PowerPoint slides interactive, so you can build strong two-way engagement with students and improve their learning outcomes. So inilah tujuan ClassPoint ni ya, yang kita gunakan. So kita boleh try lah untuk latihan yang interaktif. Kita boleh check lah dekat sini ya. Ini adalah kita punya account ya. Okey, ni untuk upgrade to Pro. Okey, ada pen ya, dan ada juga whiteboard ya. Whiteboard backgrounds kita boleh pilih yang putih, hitam dan juga rule paper pun ada ya. Untuk matematik
kita juga ada soalan multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing dan juga image upload, dan kita juga boleh share PDF dan ada leaderboard dan macam-macam lagi lah. So kita boleh belajar lah cara untuk buat dia, dan kita boleh tonton video tutorials. Okey, bila kita buka PowerPoint kita tu, dan kita akan dapatlah apa yang kita install tadi sebab ClassPoint ni hanya ada di Office 2019 dan juga 365. So ni yang slide asal kita ada tadi. Okey, katakan kita nampak ni Inno ClassPoint. Okey, dekat sini dia ada macam-macam lah. Okey, ni kita punya account, kita boleh upgrade to Pro, dan dia ada pen, dan dia ada whiteboard, ada 3 whiteboard yang ditawarkan dekat sini, dan kita juga ada interactive quiz dan juga ada review, dan kita bolehlah explore semua ni. Okey, katakan hari ni saya nak explore tentang interactive quiz dulu. Okey, so inilah slide saya yang pertama. Okey, contohnya saya nak buat slide kedua, saya kena insert dulu new slide. Okey, katakan saya nak tanya soalan. Okey, amnya apa yang diorang faham kan. So kita boleh pilih word cloud. Okey, contohnya saya nak pilih word cloud, dan diorang mungkin akan bagi pelbagai jawapan lah. Kalau kita nak limit kan, kita boleh limit number of submission. Okay, macam kalau saya nak bagi meriah saya punya word cloud ni, diorang nak express apa-apa ke, saya tak nak letak lah. Okey, dan saya selalunya sebab kita kan tengah bagi kuliah, so saya nak close submission after berapa. Okay, katakan after 1 minute katakan, ataupun 30 seconds kan, pun boleh lah. Tengoklah kalau kita nak cepat 30 second, okay, kita ambil 1 minute lah kan. Jadi kita pun dah buat soalan tu. Jadi bila kita dah buat soalan ni, ada perkataan word cloud kat sini, kita boleh ubah kita letak kat tepi ke. Okey, jadi kita pun dah buat soalan. Nanti kita akan tengok hasilnya macam mana. Okey, seterusnya katakan saya bagi kuliah. Okey, saya bagi kuliah dan saya nak bagi soalan. Okey, ini adalah slide soalan saya ni, dan soalan ni berbentuk multiple choice. Okey, jadi saya boleh klik multiple choice ni lepas kita buat soalan dekat slide. Macam biasa, memang kena buat slide dulu dengan soalannya. Dan kalau kita tengok sini, memang kita punya multiple choice ni ada 4. Dan okey, katakan jawapan dia ada 1. Okey, kita kena tick sini dan kita kena letak set jawapan dia D lah. Dan juga okey, nanti saya akan sentuh tentang competition mode ni lah ya. Okey, setakat ni untuk kita just belajar, tak perlu ada competition mode. Okey. Dan kalau soalan tu macam lebih daripada 2-3, so kita kena tick sini lah, allow selecting multiple choice ya. Okey, macam biasa saya nak close submission lah after 1 minute. Sebab kita ada kuliah kan. Okey, so dah siap tu sehingga keluar ni, kita boleh ubah multiple choice ni. Okey, dan kita tutup ya. Okey, ini pun kita boleh letak lah gambar kartun ke apa-apa ke yang kita ada dekat sini yang saya ada. Image yang saya ada kat sini. Okey. Okey, katakan saya letak ni okey. Okey, so kita okey, dah siap dah. Okey, katakan kita ajar kita tengok lagi lah soalan. Okey, katakan kita nak short answer pula. Okey, jadi kita dah cuba semua soalan ya. Bila kita tanya, okey, jadi kita dah ajar semua, kita boleh tanya soalan yang short answer. Kita nak tanya soalan short answer. Ok,
Okey, katakan kita nak tanya soalan short answer. Jadi kita boleh klik pada Inno Class Point Short Answer. Okey, jadi ini tak ada apa yang kita perlu plot banyak. Just kita close submission after katakan 2 minutes. Okey, so dah siap lah. Okey, dan short answer kat sini. Okey, dan kita boleh tambah gambar apa-apa pun kita nak. Kat sini ada gambar. Okey. So kita close lah. Okey. Okey, macam tadi ya, untuk short answer ni. Oops. Okey, untuk short answer ni, kalau kita nak nama dia orang naik kan, siapa yang bagi, kita letaklah. Kalau tak nak pun tak apa. So, ini untuk hide atau taklah, macam saya untuk hide ni, untuk saya perhatikan siapa yang bagi jawapan. So kita on lah, tak payah kita checklist lah. Kalau kita nak hide, kita tanda. Kalau kita tak nak bagi nama nampak, so kita tak payah tanda. Kan saya nak tambah soalan. Okey, saya nak tambah. Okey, jadi saya boleh masukkan Inno Class Point ini slide drawing. Okey, dekat slide drawing ni bermaksud diorang boleh tulis ataupun saya nak close submission up to mungkin ambil masa diorang nak type. Okey, saya bagi diorang dalam 2 minit juga. Okey, dan saya tak nak hide lah. Jadi diorang boleh label. Ya. Okey, dan saya boleh masukkan gambar. Okey, dan juga saya boleh masukkan background lah. Okey, so dah siap lah. Okey, katakan saya nak tambah soalan. Okey, saya tambah soalan tentang calculation. Katakan untuk cikgu maths kan. Okey, macam mana diorang boleh buat? Okey, saya insert satu soalan calculation. Sebab kimia ni pun dia ada soalan calculation. Okey, saya masukkan. Okey, katakan ni soalan saya lah. Okey, katakan saya nak minta dia orang jawab Okey, so macam biasa kita cantikkan kita punya slide kita ni. Okey, send to back. Okey, dan kita boleh tekan kat Inno Class Point. Kita masukkan image upload. Okey, kenapa saya masukkan image upload ni? Sebab diorang nak kira, diorang akan calculate atas kertas, lepas tu diorang snap gambar dan diorang upload image. Okey, bila diorang jawab soalan calculation ini, diorang akan kira dalam kertas dan diorang tangkap gambar dan diorang upload. Okey, so saya juga nak
close submissions ni katalah ambil masa kan, saya bagi diorang 5 minit lah katakan. Ya, dan macam biasa tak perlu hide participants. Okay, macam cikgu cakap tadi, dekat ruangan chat ni ada satu website punya URL iaitu www.classpoint.app ni. Okey, sebenarnya cikgu nak diorang masuk sebab nanti bila cikgu lancarkan PowerPoint cikgu ni, dia akan ada keluar class code ya. Kalau diorang nampak ada class code dekat situ 71979. So diorang masukkan kelas kod tu dan lepas tu diorang masukkan nama. Ya. Okey, kalau siapa tak faham boleh tanya cikgu lah ya. Okey. Jadi cikgu boleh tengoklah dekat sini ya. Click to view class details. Okey, siapa yang dah masuk dah kan nampak nama kat sini. Form JC, Janway, Syaruni, okey macam tu ya. So kelas kod dia 71979 ya. Okey, kita mulakan ya. Okey, kita teruskan. Okey, ni cikgu tanya ya. Okey, adakah anda faham dengan topik 1.1 dan 1.2 setakat ini? Okey, diorang type saja. Faham ke tak faham ke tulis je. Subscribe ke? Just type saja. Boleh type tak? Okey, seminit 7, 6. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, habis ya. Okey, tak apa, cikgu dah tengoklah siapa, sebab nama akan keluar nanti kita nak tengok ya. Kalau dia tak faham nanti cikgu akan check lah ya. Okey, seterusnya kita pergi ke topik pertama. Okey, cikgu nak ulang kaji sedikit ya, iaitu okey, cikgu tanya soalan ni, cuba jawab. Soalan multiple choice. Antara yang berikut, penyataan manakah yang mengenai elektrod hidrogen piawai ataupun She, standard hydrogen electrode yang tidak benar? Okey, cuba jawab soalan ni. Siapa tahu ni? Cuba jawab, seminit je cikgu bagi. Cikgu nak yang tidak benar ya. Yang tidak benar tentang standard standard hydrogen electrode ataupun She ya. Standard hydrogen electrode. Okey, so cikgu dah dapat jawapan. Okey, dia tengah jalan ya, seminit saja. Pilih satu jawapan ya. Baca soalan betul-betul ya, cikgu nak yang tidak benar. Diorang boleh rujuk buku teks tentang elektrod hidrogen piawai ya. Okey, habis ya. Jadi nanti cikgu akan tengok, okey, respons. Okey, saya Okey, seterusnya, okey, ni tolong jawab. Apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox? Okey, cuba jawab sekarang. Cikgu bagi 2 minit. Type. Apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox? Boleh tengok muka surat. Tengok buku teks. Bagus. Hidayah dah jawab dah. Tindak balas kimia yang melibatkan proses pengoksidaan dan penurunan terjadi secara serentak. Okey, bagus. Komu pun. Chemical reaction where oxidation and reduction occur simultaneously. Bagus. Okey, lagi ada tak respon? Okey, Nafisa, tindak balas redox ialah tindak balas bahan kimia. Bagus. Okey, semua dah faham lah ya. So kalau nak tahu, nak jawab apa maksud tindak balas redox ni, 2 markah selalunya. Okey, kita tunggu jawapan lain ya.
Ya. Dia nak balas yang melibatkan. Dia mesti, okey, ada 10 saat lagi. Okey, bagus. Okey. Kelas, korang nampak tak ni? Ini sebenarnya adalah elektrod rujukan piawai, okey, ataupun satu set up. Kalau korang tengok dalam buku teks, buka surat. Okey, cuba tengok buku teks ya. Korang boleh labelkan. Okey, cuba ya. Kalau korang label ni sama ada korang guna jari untuk type pun boleh. Cuba boleh tak? Cikgu bagi 2 minit. Ini. Yorang labelkan. Cuba tengok dalam buku teks. Sebab kadang-kadang dalam soalan exam SPM sekarang suka ya dia tanya labeling ya. Boleh tak korang jawab ni? Okay, bagus Komyu. Okey, bolehlah tu kan. Ni tulis dengan jari ya, jari pun tebal eh. Okey, tak sempat apa dia tak ada typing punya, boleh tak siapa respon? Dia ada tak typing kotak dia semua kena Tak boleh, dia boleh draw je. Saya pun tak boleh nak tulis sebab aku tak boleh guna laptop. Ya ke? Oh lemak. Oh maksudnya cikgu tahulah kelemahan dia. Slide drawing ni tak ada type okey tak apa. Jadilah tangan Komyu lah. Tangan jari Komyu boleh buat ni jadilah. Okey tak apalah kan. Ni Iman. Okey pun boleh lah walaupun okey lah tu okey maksudnya lepas ni cikgu takkan tanyalah soalan bentuk ni ya. Betul tak apa Hidayah dia tak boleh. Kalau laptop tak boleh tak boleh. Dia ada draw je. Dia macam tak ada text tu tak ada ya. Ini cikgu sajalah nak bagi soalan form 4. Orang ingat tak soalan form 4 ni? Saja cikgu nak testing orang calculation. Okey kelas, macam ni tau. Cikgu nak habis ni, cikgu nak tanya orang. Okey, cuba orang tengok soalan ni. Orang ingat tak masa form 4 ada soalan-soalan tentang calculation tau. Ini tentang empirical formula. Maksudnya cuba tengok soalan A tu, satu hidrokarbon X. Ni ulang kajilah ya. Cikgu nak bagi orang recall balik lah ya. Satu hidrokarbon X terdiri daripada 82.75% karbon, 17.25% hidrogen. Betul tak? Yorang kena ingat tak masa yorang form 4 yorang kena buat table empirical formula karbon, hidrogen. Ikut huruf dulu, karbon dekat depan sebab dia kata dia beritahu situ karbon kan. So buat table karbon, hidrogen. Okey, ni macam mana nak buat cikgu? Saya tak boleh nak type, saya tak boleh nak tulis. Okey, nampak tak cikgu letak kat situ image upload. Boleh tak sekarang korang ambil kertas kosong ke ataupun buku ke conteng ke, korang tulis jalan kerja, cikgu bagi 5 minit tulis jalan kerja macam mana nak jawab soalan A ni. Cikgu nak ingat sebab minggu depan form 4 cikgu nak ajar topik ni pula, teknik untuk menjawab soalan. Mesti orang dah lupa kan? Yang image upload tu kan, kalau dekat kita punya kelas pun tu tak ada. Dekat yang cikgu bagi keluar ni tak ada perkataan image upload Dekat screen cikgu je ada image upload. Okey, sekarang dah ada belum? Dah ada dah. Okey. Cuba tak apa, cuba. 5 minit lama ni. Okey, okey. Iman dapat ya? Dapatlah upload satu cikgu boleh check kan? Okey, pandailah dah guna. Okey, so kalau tengok dekat sini, okey, ini dia dah dapat tau. C2H5. Okey. Tapi dekat C4H10 ni cikgu tak nampak jalan kerja sebab bila orang nak jawab soalan ni kena ada jalan kerja tau. Jalan kerja dia macam mana nak buat? Apa dia? Tak boleh besarkan lagi ke? Tak boleh. Tak boleh besar Macam mana dapat tak besar kan? Cara macam tu kot. Ni dapat besar tak? Nampak?
Okey ya. Okey. Macam mana kita nak detect ya? Okey, so, lain-lain tak nak tunjuk kat cikgu ke korang punya ni? Okey, katalah cikgu tunjuklah cara dia sebab seorang dah dapat upload ni. Okey, so cara dia senang macam ni tau. Okey, mula-mula korang buat table dulu. CH. Okey, ini penting. Wah, saya ingat pula. Okey. C letak peratus dia berapa tadi? 82.75. Dia bersamaan dengan 82.75 gram tau. Sama je, percentage tu sama dengan gram. Okey, hidrogen 17.25 gram. Sama dengan percentage tadi. Okey, lepas korang buat gram, tunjuk step tukar kepada mol. 82.75 bahagi dengan 12. Korang akan dapat nombor yang cikgu tengok kalkulator tadi. Cikgu pun tak tahu siapa yang dah upload ni. Lepas cikgu check kot dapat keluar kan? Tadi saya nak upload tapi saya kan guna laptop. Kalau nak snap, masa jawapan saya salah, tak sempat lah nak snap. Oh ya ke? 5 minit tak sempat? Okey, tak apa. Sebab saja cikgu testing kan? Okey, tak apalah. Nanti cikgu betulkan. Tapi yang guna handphone, Iman guna handphone memang tangkap gambar, letak dalam galeri, lepas tu upload dia Iman. Boleh ke Iman? Beritahu cikgu step dia. Boleh. Maksudnya, tangkap gambar. Tangkap gambar. Ya, tangkap gambar masuk dalam galeri. Ya, masuk dalam galeri ya. Dalam galeri. Lepas tu upload dah. Upload. Bagus. Okey. Terima kasih ya. Okey. Jadi last kali, ingatlah sajalah cikgu dah bagi intro untuk topik minggu depan cikgu nak ajar ni ya. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk jawapan kawan ya. Okey, kita tengok jawapan. Cikgu tak tahu siapa punya, cikgu tak ingat. Mekuan ke Komyu punya yang ada hantar. Okey, kita tengok jawapan dia tau. Okey, jawapan Komyu ke Mekuan ni dalam bahasa Inggeris ya. Tak apa, kita tengok dia punya jawapan okey ke tak. Ni adalah cikgu akan check dekat sini siapa yang dah hantar, siapa yang belum hantar. Jadi cikgu nak tengok siapa yang dah hantar kat sini. Untuk soalan cikgu nak tengok. Okey kelas, yang soalan cikgu bagi buku teks tadi tu, yang soalan buku teks tadi kan, boleh tak korang upload macam Mekuan ni? Nampak tak? Hari tu Mekuan tanya cikgu, saya dah buat soalan cikgu ni, dia kata. Ni kita tengok for attachment dia. Okey, Mekuan dia dah buat soalan yang cikgu bagi dekat Google Classroom. Ni dia yang dia dah buat. Okey, korang buat ni. Okey, ni. Ni korang buat, cikgu nak semak. Okey, ni yang dia dah buat. Okey. Lepas tu kan yang buku teks tu ni dia tangkap gambar, dia tanya cikgu mana saya nak hantar. Okey, so ni yang soalan cikgu bincang tadi ni. Buat cantik-cantik, tangkap gambar, masukkan dalam Google Classroom ni. Ni. Jadi cikgu bolehlah check jawapan dia kan.